Hai, assalamualaikum, welcome back to our vlog. Macam tu? Macam tu. So guys, kita dalam podcast Ini Cerita Serang episod 6 dan kita punya guest kali ni iaitu Aiman Hamdan daripada Man TV, iaitu Aiman Hamdan. Ui, kau woi juga. Aku woi juga. Risau aku. Okay, sorry aku lupa makan. Tom yum lekat. Tom yum lekat? Tom yum lekat tadi. Air ada minum air tadi? Ada minum, tapi dia still lekat lagi lah. Okey, tak apa. Mari makan ubat lah. Okay. So before kita memulakan acara spiritual kita, Alright, wish. Jasa kau nak tanya pengembangan kau dan juga Man TV macam mana sekarang? Alright, first of all, nama aku Aiman Fahmi. Hamdan tu kira nama ayah kau lah. Yes. Okay. Aiman Fahmi nama kau. Okay. So aku punya signature nama Aiman Hamdan lah. Aku pakai Aiman Hamdan. Sebenarnya aku asalnya dari Man TV. Kita orang Man TV. Right now Man TV kita orang terpaksa kebelakangkan one step. Sebab kita orang ada collaboration baru dengan Mika dengan Ayah. Nama tak ada lagi? Nama dah ada. Apa nama dia? MI Studio. MI Studio? Yes, MI Studio. So kita orang gunakan platform MI Studio untuk kita orang sambung lah, kita orang punya journey YouTube apa semua. So itulah new team kita orang. Man TV team still ada. Tapi bukannya daily shoot lah. Kiranya konten yang kita orang boleh shoot, kita orang boleh shoot kat Man TV. So buat masa sekarang ni Man TV memang stop habis lah? Yes. Oh, faham. Man TV dalam orang cakap dalam maintenance, under maintenance. Faham. So maknanya semua talent dari Man TV pergi ke MI. Yes, kita orang buat collab baru. Faham. So apa planning content untuk MI Studio? Kita orang punya plan, kita orang more to macam friendship content, and then more to macam paranormal. Okay. Paranormal. Kita orang more challenge. Tapi lebih kepada macam friendship challenge macam tu lah. So dah tak ada game show macam dekat Man TV? Game show still ada. Ada juga, tapi versi baru lah. Yes. Faham. Kau tak nak masuk macam? Tak masuk. Aku tunggu juga sebenarnya korang offer aku macam bila korang nak offer ke, tak kerti nak offer. Main besar dah sekali dah, baju dah bagi. Bila dia ni nak offer aku kan? Tak, kebanyakan YouTubers luar diorang tak tahu, diorang takut ke, diorang belagak dengan aku nak ajak aku. Diorang takut untuk bercollab. Maybe. Mungkin diorang ni kot macam fikir macam diorang apalah aku ni sangat nak ada gitulah. Macam aku pun kalau nak invite orang lain pun aku akan fikir, alamak aku ni siapa lah sangat ajak orang. Macam tu. Tak ada, aku tak fikir macam tu. So lepas ni aku harap ada lah ajak-ajak kan. Okay. Ush. Nasib baik tu mic dummy. Kata editor benda ni kan. Okay, so kita dah boleh start lah. So aku nak tahu pengalaman seram kau. Korang kan biasa buat paranormal apa semua, mesti ada sikit-sikit kan. Okay, Mukadimah. Kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benda ni sepatutnya tak patut cerita pun, tapi once kalau kau dah ajak macam ni, aku cerita lah kan. Takkan nak senyap je kan. Senyap kan. Okay, right. So aku dalam bidang paranormal ni aku tak pernah. Zero. Okay, zero lah, macam memang pergi redah je. Memang pergi redah je. Okay. So once kalau kita orang ada buat team baru ni, kita orang memang akan mainkan kepada para. Kita orang akan mainkan kepada para. Dalam 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, kita orang ada join satu para ni. Kita orang sebenarnya bukan buat para lah. Maybe kita orang buat macam explore paranormal. Kita nak explore tempat tu. Disebabkan tempat tu ada quite sejarah yang macam seram juga ah. Dia sejarah tempat tu ada laki bini kontraktor ni, dia bergaduh tau dekat tempat tu. Ni apa yang aku dengar, dia bergaduh dekat tempat tu, and then bergaduh tu sampai memang dah tak boleh buat bincang. Bini dia tu pergi, laki ke bini dia, suami ke isteri, dia pergi tanam si laki tu dekat, orang kata simen. Simen. Mana gaduh kat rumah lah ni? Bukan, gaduh dekat tempat kontraktor. Tempat bangunan tu. Dia sebuah bangunan tau. Bangunan. Dia kalau kau tengok situ, bangunan tu dah bertahun-tahun dah dia ditinggal, tapi dia macam tergantung macam gitu, tergantung sepi. Dekat Selangor KL. Area-area Selangor. So dia orang macam tak sambung benda tu tau. Dia macam tak sambung nak buat bangunan tu. So bangunan tu pun tertinggal. Bangunan tu dah terperap berapa tahun dah, aku tak ingat. So bila
Jadi kat situ maybe macam aku first sampai tu sebenarnya kita orang deal dengan team. Aku sepatutnya tak patut pergi pun sebab aku demam time tu. Okay. Aku ada sakit-sakit sikit. Sebab mula seorang ni demam, seorang ni demam. Bila time part aku pula nak demam, nak dekat hari parah. Okay, so aku tak sepatutnya pergi. Tapi that time aku rasa macam ni first time aku tu. Kan aku kena pergi tu benda-benda macam ni kan. Sebab seumur hidup aku tak pernah nampak something macam scary punya things lah. So bila aku dah sampai sana, aku cuba kawal lah aku punya rasa sakit-sakit ni, pening kepala denyut-denyut ni kan. Aku cuba kawal. Dan bila dah sampai tempat tu, aku jadi something like macam macam side Mika dengan Ayah. Ni maknanya konten untuk MI. Yes, konten untuk MI Studio. Yes. Okay, faham. Okay, macam side Mika dengan Ayah, diorang dah ada pengalaman dalam para ni. Okay. Tapi time dekat bangunan tu kita orang dah masuk. Kita orang macam satu line tau. Dia bangunan ni dia macam straight. Dia macam satu dia ada 5 tingkat. Okay. Tingkat 1 straight, tingkat 2 straight, macam flat kan. Kalau kosong gitu kan. So kita orang straight line. Bila dibahagikan tim Ayah dengan Mika tu diorang berempat. Kita orang pun berempat. Berempat diorang dah ada experience. Berempat kita orang memang zero. Okay. So ikut turn. Waktu dekat tingkat 1, diorang pergi ke depan. Diorang gerak ke depan dulu, and then diorang jalan, ada something like macam bunyi pintu, bunyi orang kata macam bunyi milai. So nilai dia juga? Yes, nilai tu rasa macam tak tahu lah. Rasa macam dia sekali lalu sekali pandang kan. Once kalau bila bunyi tu dah keluar, diorang dengar bunyi tu, diorang blame kita orang. Diorang anggap situation tempat tu kita orang yang create, kita orang yang buat bunyi, kita orang yang buat bunyi. So budak-budak yang ada dalam grup aku yang tak pernah tu, diorang rasa pressure. Diorang rasa macam mana ada kita orang buat. Yelah. Mana ada kita orang buat kan. Aku pun jadi macam alah, jalan je lah. Dah jalan patahlah balik, settle masalah. Kita explore je pun, bukan mencari. So lepas tu dah settle tu, dia orang patah balik, kita orang pula pergi. Bunyi yang sama. Lepas tu side aku salahkan dia orang balik. Yang tapi aku ni macam kita apa, aku cuba untuk positif. Sebab tentu kepala aku dah datang satu rasa macam denyut gila. Lepas tu once dia dah kita orang patah balik dekat level tu, tak silap aku, kita orang buat benda yang sama. Waktu pertengahan jalan tu, dari aku punya group Cuna, kalau kau kenal. Dia awet kau? Ni tak. Try cuba jumpa mana tahu betul lah. Dia ada dalam group aku. Dia nangis time tu. Okay. Aduh, awet aku nangis pula kan. Jangan macam tu. Okay, sorry. Dia jadi macam okay, member kau nangis. Okay. Nangis. Dia macam dia keluarkan something like macam benda tu lagi suka kau. Dia dah lah dekat tempat dia. Dia buat ni lagi member-member yang macam Mika dengan Ayah yang dah pernah tu. Dah bising-bising, dia patah balik. Then aku pun decide aku patah balik. Sebab kita orang masuk tu dekat lorong tu, setiap lorong ada bilik-bilik dia. Okay. Kira macam straight line, kiri kanan ada bilik-bilik dia, ada rumah-rumah dia. Dia nak buat apartment ke apa itu? Apartment ataupun flat lah. Okay. So bila kita orang masuk rumah, bunyi pintu, bunyi milai. Aku sampaikan boleh rasa bunyi milai tu aku dah anggap macam it's a normal thing. Aku dah malas nak dengar. Fikiran aku just patah balik. Bila patah balik tu aku tak tahu lah, maybe tak jaga pandangan ke apa ke. Aku seorang sahaja, aku nampak something like macam dekat level 3, aku nampak macam aku eye contact dengan benda tu. Kau tahu? Kau nampak lah? Aku nampak benda tu, tapi aku tak boleh explain macam mana dia punya figure dia. Dia punya figure dia. Aku just yang aku ingat, aku eye contact dengan dia. Macam itu kan. Dia macam terlintas je lah. Tentu satu rasa dia macam bulu roma naik. Kau seorang nampak? Aku seorang nampak. Aduh, lepas tu kau ambil tu orang? Lepas tu aku macam Astaghfirullahaladzim. Aku dalam kepala otak aku, waktu tu saya cakap,
Kalau kat tempat tu kau jangan cerita benda direct kan. Kau simpan je. So aku pun simpan. Aku simpan. Dia jadi banyak pressure dekat aku yang membuatkan aku ni stres tau. Dekat tempat tu juga aku stres. Aku nampak benda tu, and then diorang ni pula duk bergaduh sama-sama masing-masing duk blame ni, kau blame aku blame kau. Seorang ni menangis. Lepas tu aku dengan sakit kepala, demam. Dan banyak benda input masuk dalam kepala otak aku. Ya tu. So aku jadi macam dekat situ aku dah jadi macam rasa feel like macam aku dah tak boleh control diri aku. Aku dah tak boleh control diri aku. 50 aku sedar yang aku ni adalah aku. 50 yang aku sedar yang aku ni bukan aku. Faham? So bila once aku dah jadi macam tu, aku duduk termenung, aku duduk macam gitu. Badan kau mesti rasa panas dulu. Badan aku rasa panas. Diorang pun aware dekat aku. Diorang tengok aku. Diorang macam asal kau ni perhati aku ni. Aku jadi macam something like macam benda ni siut. Lepas tu adalah seorang abang para ni, dia orang kata dia ubat aku tau. Dia ubat aku. Sebenarnya sebelum abang para ni datang, aku boleh handle lagi tau. Aku boleh handle situasi. Aku just diam je. Aku boleh handle situasi. Cuma aku tak nak ada emosi, banyak input lagi masuk. That's why aku diam. Aku tak nak bersuara, aku tak nak bising, aku tak nak ini. Aku just fikir explore ni, maybe kita orang buat content. Okay, kita orang bekerja. Kita orang bekerja. So bila once dah jadi macam tu, abang para tu datang. Budak ni tak okey ni. Dia datang kat aku, baca itu, baca ini. Start situlah aku tak sedar. Tak sedar dah? Aku dah tak rasa badan aku. Aku rasa macam aku ni tidur. Member aku juga, Wali, dia je yang stick dengan aku. Every time aku tak sedar tu, Wali ni juga dia stick dengan aku. 24 hour dia jaga aku kan. Dia jaga aku. Grup-grup yang aku cakap tu ada Cuna, ada ni, diorang jaga aku. Then dalam setiap tempat yang kita orang pergi tu, diorang ni tau, diorang bagi tahu aku apa yang aku buat. Sebab aku tak perasan, aku tak sedar kan. Dekat satu tempat tu sebenarnya ada seorang hilang. Ada seorang hilang, which is member kita orang juga. Seorang hilang. And then bak kata abang para tu, akulah yang sorokkan kawan kita orang tu. Okay, tu aku just pendekkan cerita je lah. Okay. And then kita orang jumpa kawan tu. And then dekat situ juga abang tu dia try untuk ubat aku. Tentu aku dah tak sedar dah. Dia try untuk ubat aku. Aku pukul member aku terajang member aku. And then Wali ni dia bawa aku turun pergi dekat base. Dia dukung aku. Tentu aku memang tak sedar. And then aku turun dekat base. Ada aku dengan Wali je that time. Aku dengan Wali dengan abang tu nak ubat aku tu lah. And then dia ubat aku. Lepas dia ubat aku, and then aku sedar. Alhamdulillah aku sedar. Aku nangis. Aku rasa macam lemahnya. Aku rasa macam satu badan weak tau. Dia jadi weak tau. Macam lembik, lemah long life semua kan. Aku nampak Wali je kat depan mata aku. Aku peluk dia, nangis. Aku cakap dah lah, tak ada apa. Then balik tu aku rasa macam ni experience best ke experience macam worst kan. Sebab first time kan. Aku first time. Dia datang satu rasa maybe sebab aku tak boleh nak tempatkan dia aku ni lemah. Maybe aku rasa maybe aku demam kan. Maybe antibody badan aku tak kuat lah. Aku rasa that time lah. So aku jadi macam teruk gila. Aku jadi macam takut lah. That time aku memang takut lah. Kenapa korang pecahkan grup yang tak ada pengalaman and ada pengalaman? Kenapa tak buat dua-dua ke? Macam mana? Kita orang decide untuk beratur satu line tu. Memang orang kata macam random tau. Kiranya si Mika depan, lepas tu member dia Mio dekat belakang, si Ayah tu, lepas tu yang budak perempuan dekat tengah. Bila kira-kira kita orang terpaksa pecahkan, jadi team yang ada experience, team yang tak ada experience. Dia macam orang kata random. Tiba-tiba dapat macam tu kan, dapat group macam tu kan. So kita orang jadi macam tak apa, bedal. Ni korang record lah? Alright. Korang record lah kan kiranya? Kita orang record. Video tu pun dah post dah pun. Dah post. Korang boleh tengok dekat YouTube. Mikael Iman MI Studio.
Oh, Atau nama MI tu stand for Stand for Mikael Iman. Faham? So itu je lah. Amboi. Okay. Tapi tu lah paranormal lah. Kau berani pergi paranormal apa semua? Tak, aku tak berani tu. Tak berani. So Aku tak next berani. kalau pergi lagi kau tak nak pergi dah. Tak juga. Dia jadi macam Ketagi. Okay, aku ni jenis seorang yang aku tak pernah nampak benda tu. Tapi teringin nak. Aku teringin. Bukan, Oh. kita bukan belagak tau. Kita tak belagak. At least sekali lah. At least sekali lah. Lepas tu dah tak nak jumpa dah. Macam tu tau. Jadi macam tu. Kau macam tu tak? Aku dulu seorang yang berani lah. Tapi selepas aku pergi satu paranormal ni, aku terus jadi seorang yang penakut lah. And then kau still pergi? Sebab benda tu tak pergi dah. Sebab bila orang cerita pasal kena tindih ni, aku jadi macam teringin lah nak kena tindih. Dia macam Okay. aku dengar orang cerita macam apa benda dia orang ni, betul ke kena tindih apa semua kan. So macam teringin nak tahu vision bila kena tindih tu macam mana. So dulu kau ingat zaman-zaman Bigo dulu kan orang paranormal. Okay. So macam tengok orang paranormal macam suka lah. Aku hari-hari dulu tengok kat Bigo kan. Lepas tu masa tu ajak diorang Rusdan semua lah. Pergi ajak diorang. Memang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam pergi. Pergi dekat Balai Poli Gombak. Pergi dekat kau tahu Menara Ginjau, Ampang. Pergi situ. Lepas tu try challenge duduk seorang-seorang. Tak ada apa. Sampailah satu tahap ni, dan tu kebetulan pula diorang semua tak ada, aku duduk rumah seorang. Kena tindih, and then selepas pada tu memang aku tak berani duduk seorang. Tidur buka lampu sekarang. Dia punya impact dia. Sebab dia bila kau tak makan tindih kan, nak try? Jangan. Dia macam ni, dia akan mimpi berulang. Kau tidur, kau bangun, kau nampak jasad kau sendiri. Tu first. Lepas tu kau akan bangun lagi. Yang aku ingat time tu aku bangun, aku ingat ni kawasan rumah aku. Aku keluar, aku tengok ramai gila budak-budak kecil. Dia tak ada rupa, dia macam hitam je, tengah main kat rumah aku. Cakap benda ni kan. Pak, aku bangun tidur lagi. Kali ketiga aku bangun, aku ada nampak seorang pakcik ni pakai kopiah hijau, aku ingat baju kelabu, pakai spek. Aku ingat lagi muka dia. Kalau orang boleh lukis, aku bagi tahu, boleh bagi tahu setiap detail dia, aku boleh bagi tahu. Dia tengah pandang aku. Pandang aku macam ni. Pak, aku bangun. Bangun memang betul-betul atas aku ni berbulu hitam. Memang betul. Sumpah. So apa yang orang cerita apa ni, yang orang baru bangun nampak bulu hitam besar tu hantu air. Sejak dari paranormal tu lah. Sejak pada paranormal tu, lepas tu aku tak pergi dah. Diorang ada ajak, tapi tak pergi dah. And then diorang tak pergi dah. Sebab esok tu Rusdan nak kena. So sebab tu aku tak pergi lah paranormal. Selepas pada tu memang jadi penakut lah. Penakut gila. Okey sikit lah, sekarang ni okey sikit lah. Itu dia orang kata macam kau punya experience kena ganggu ni, itu the latest one ke? Itu dah lama tu, zaman aku duduk KL lagi. Sekarang still ada? Sekarang tak tahu lah, dia macam malas layan tu. Ada 2 hari lepas dekat sini. Tapi kau dah habis cerita? Dah habis lah? Aku dah habis. Aduh, Aku nak dengar cerita kau. Sebenarnya aku yang buat podcast ni. oh okey. Yes. Aku sebenarnya aku kalau ajak guest aku tak suka bercerita sebab macam Writing aku yang handle podcast ni. okey. So kau kena cerita. So kalau kau handle podcast ni, apa nama podcast kau? Podcast kau apa nama? Podcast Manwoi. Manwoi. Yes, Tak boleh, Woi tu aku punya. Tak ada. Kau Mans Cuna. Apa ni? Apa ni? Okey, tu boleh seram sangat ni. Okey, sekarang ni tak ada lah tu macam bunyi-bunyi gitu lah. Tapi kalau nak cakap betul-betul nampak, zaman-zaman aku sekolah menengah lu, tu kerap nampak. And aku nampak semua yang jenis berbungkus. Berbungkus? Pokong. Tapi dalam banyak hantu, pokong paling teruk. Seram tu. Aku tak tahu kenapa dalam banyak hantu aku nampak tu 2 kali. Asal ada pokong dalam dunia ni. Tahu sebab dia mungkin banyak hantu tu yang paling dekat kita sebab kita orang Melayu. Betul lah. So hantu tu yang paling boleh relate lah. Cuba kalau orang Jepun, aku rasa dia tak tahu hantu pokong tu apa. Kan, betul tak? Kan. Sebenarnya bentuk hantu ni mindset kita sebenarnya. Contohlah kan, kau pergi Jepun, kau tak ada jumpa hantu Jepunnya, kau akan jumpa ke hantu yang kau imagine. Hantu lokal. Sejelas kalau orang Jepun nampak hantu nampak pokong, dia ingat bantal peluk kot. Mungkin sebab dia tak tahu pun dia tak pernah rasa kan. Dia tak pernah tahu benda ni kan. Tapi dalam banyak-banyak kes pokong ni, aku just ingat satu kes yang dulu pernah viral tau. Pasal yang pokong ketuk pintu rumah.
Ada E kau standby. Ada macam pernah dengar. Aku dah forward location rumah kau dekat Pokong. Ush. Tak apa, dia tak pakai Waze tu. Dia tak kawin. Dia tak ada internet. Tak guard tak bagi masuk. Betul. Ya itu. Tapi guide rumah aku senang nak masuk. Tinggal kena rompak tu. Sabar. Jadi Pokong tu Mungkin juga. Tapi rumah kita memang ada benda tu. Diorang ni duk cakap. Aku tak ada ya, tapi aku pilih untuk percaya lah sebab mana? bukan mana ni office. Rumah yang aku duduk dengan Alif, dengan Rusdan apa semua, diorang cakap lah diorang ada pengalaman dengan benda-benda gitu. Tapi macam aku kira baru pergi duduk dengan diorang. Aku tak ada ya rasa-rasa. Aku tak nak rasa. Sini okey lagi lah. Tak ada apa-apa lagi lah. Sebab aku jarang duduk sini. Jangan duduk tak apa. Dia tak ada masalah apa sangat kot. Cuma kan itu kan. Aku malah nak cerita lah kan. Cerita Tak ada, aku bunyi-bunyi je. Baru ni aku kan shoot filem. Aku tertidur dekat office ni. Aku nak balik sebenarnya. Kau seorang? Tak ada orang ni semua ada. Cuma aku tidur bawah ruang tamu. Aku tertidur. Aku macam aku cakap okay, aku nak balik. Saya tahu aku saja baring-baring sebab penat kan baru shoot filem kan. Terus gone. Tersedarlah pukul 2 pagi. Aku cakap, bapak sejuk kan, tak ada selimut bawah tu kan. So aku plan nak naik atas lah. Plan nak naik atas, ni bilik aku. Ni. Okay. So aku berulang tamu nak naik atas. Lepas tu ni sofa. So aku nak pergi ke bilik aku, kena naik tangga. Kau pasal ada dapur tak bawah ni? Pasal ada dapur. Dapur gelap. So tiba-tiba aku ada orang buat bunyi macam ni. Psst. Okay, aku terus jaga keliling kan. Tapi aku tengah mamai, tengah penat. Aku usah kat dapur. Malah aku layan. Aku naik atas, ada cermin pula dalam bilik aku. Terseronok. So sebab tu lah aku terbalikkan cermin. Tidur. Tapi kalau masuk cermin ni kenapa lah? Kalau macam lagi spesifik lah masuk cermin ni. Yang aku pernah dengar lah, lagi time kita solat, kau boleh terbalikkan cermin tu. Aku tak sure sebab apa. Lepas tu orang cakap cermin memang elok kalau tak guna terbalik kan. Orang cakap lah. Tapi aku tak tahu lah. So aku bila masuk-masuk tu nampak cermin, aku terus teringat. And then aku punya tingkap ni terbuka. Sebab kita bawa shoot filem, so lupa nak tutup. Aku bunyi environment luar, bunyi cengkerik dalam mana macam aduh siapa apa ni cakap kenapa tak tutup kan. So aku tengok okey. Tu aku terus gone je lah. Disebabkan aku malas layan je malam tu. Sebab esok tu nak shoot lagi. Okey. Tapi aku nak tanya panjang lagi. Kalau ada panjang lagi, aku ada lagi satu cerita. Boleh. Ada lagi 7 minit. 7 minit. Right. Ni time sekolah. Time sekolah. Since kau petik pasal solat ni. Oh, solat. Kau tak solat? Tak. Itu seram tu. Okey. Dulu time form 3 aku ada form 2 tak silap aku ada duduk asrama. Time tu time maghrib. Maghrib after settle solat maghrib, kita orang akan pergi, orang kata dekat bilik prep ke apa yang nak study ramai-ramai. Itu aku tak belajar tu. Aku tak belajar. Aku belajar tapi tak sempat lah nak prep ke apa, tak sempat lah. Yalah. Aku yang prep dulu. Oh, kau prep? Aku yang prep dulu. Naik motor? Bukan. Bukan. Naik bas. Naik bas. Okay. Kita orang pergi prep. After dah settle prep, tentu kita orang nak tunggu isyak tau. Kita orang tunggu isyak. Aku dengan member aku dekat 3 ke 4 orang, kita orang tak boleh nak pergi isyak dulu sebab kita orang banyak homework tertunggak. Okay. Kita orang kena settlekan dulu homework tu macam mana. Homework lagi penting daripada solat lah. Ni lah macam siapkan kerja dulu. Siap kerja dulu. Okay. So once kalau kita orang dah settlekan kerja tu, after that baru kita orang boleh isyak, lepas tu baru kita orang boleh sapa. Okay. Right. So kita orang siapkan kerja tu dulu. Budak-budak lain, form lain dia orang dah pergi solat dah dekat surau. Dia orang pergi solat dekat surau. So once kita orang dah siap, kita orang pun keluar nak pergi solat dulu kan. Kita orang pergi solat dulu. Tapi seorang member aku ni, dia perangai dia macam sibat sikit. Dia ajak kita orang pergi sapa dulu, baru kita orang pergi solat. Takut makan habis. Makan habis. Dia tu make sense juga. So kita orang pergilah makan dulu. Makan seronok-seronok. Tentu seorang nak masuk dorm dah. Aku cakap, jom kita settle dulu isyak. Settle isyak terus tidur. Tak apa lah. Dia orang pun macam jom pergi. Kita orang berempat je time tu. Duduk semayang. Tentu aku semayang, aku tak sure siapa imam time tu. Kita orang semayang berempat, tak sure siapa imam. Allahu Akbar.
tu dekat belakang dia rasa macam makmum tu ramai tau. Padahal kau 4 orang dalam surau tu. Dia rasa macam macam Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Amin. Bergema sama ramai lah. Uish, macam dalam movie tu. Mesti time part sujud ke bunyi pergerakan kat kan. Uish, seram tau. Aku tak tahu, dia macam jadi macam faham. Kau seorang rasa ataupun yang lain pun ada cakap benda yang sama? Seorang sahaja yang pernah cakap benda tu kat aku. Kiranya dia di antara kita orang berempat, 2 orang saja yang perasan benda tu. 2 orang saja yang perasan benda tu. Maybe tak ingat sama dia di imam ataupun aku imam. Lepas tu bila kita orang solat, yang imam tu after dia dah rasa macam something kita orang pun, sebab laki kau tak boleh biar kalau solat member memang akan kacau ini kacau itu. After dah bunyi tu semua serius kan. Semua khusyuk kan. Khusyuk. Memang tak ada gelak aku lah. Maybe lebih pada takut kot. After dah tahiyat, ayat akhir tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tu dia tengok belakang. Ciao. Tak, dia tengok belakang. Kita orang berempat ni. Berempat. So dia macam Ramai kan. dia macam okay, tak apa lah. Maybe tumpang lah. Tumpang. Lebih orang kata macam jin baik, Jin Islam. jin Islam dia nak tumpang solat ni apa kan. Kita orang kalau nak fikir positif melalui situ lah. Kita orang balik down, kita orang tidur. Faham? Aku rasa hantu yang bukan hantu, macam benda-benda yang seram. Maybe macam ke arah macam benda-benda baik ni, benda-benda Islam. Ya, dia macam kat situ dia test keimanan kita tengah solat kan. Benda baik tau. Macam tengah solat sebab macam cerita makmum, cerita apa, cerita tu kan, ramai orang komplain sebenarnya macam yang orang buat movie ni buatkan orang takut nak solat. Tapi dia fikir balik, kau nak takut hantu ke nak takut Allah? So message dia kat situ lah. Bila fikir balik macam lepas tengok cerita tu, contohlah tengok wayang cerita tu malam, lepas tu kau lupa nak isyak, balik kau solat isyak, mesti kau terbayang ni kan. So sama ada kau iman kau kuat ke tak ah. Kita khusyuk tu khusyuk ke mana? Dia bagi sedar tak sedar dia bagi moral juga. So alhamdulillah. Aku nak balik je. Kau balik berdua, aku balik seorang. Sebab tu aku buat Azia tu exhaust kuat sikit. So dia nak melalak ke apa aku tak dengar. Kena pandai. Kau buat exhaust kat mana begitu? Kau letak exhaust lah. Buat dekat Tak ingat kat mana. Kat kedai exhaust lah. Aku nak survey kat kedai exhaust, tapi kedai tak ada. Kau nak buat exhaust? Yes. Ush, tebang ni. Aku nak buat stage 2. Stage 2. Kenapa? Lagi besar. Okay guys. So guys, disebabkan kamera ni pun dia boleh 30 minit je. Jadi guys, so thank you Iman datang ke studio yang tak seberapa ni. Allah Akbar. Okay, so sebelum tu kita ada cendera hati. Kita ada cendera hati sikit. Sebab awak dah bagi saya baju hari tu. Saya bagi balik lah. Tapi itulah biasa-biasa je lah. Ni baju kau? Baju saya. Woi. Dia kena kuat. Dia tengok pada mood. Macam sekarang ni seram macam Kalau macam happy ni? macam woi. Dia happy je. Gitu lah. Yang jadi marah ni? Kalau woi. Dia macam marah. Dia garang sikit lah. So tu man, good luck for new beginning lah. InsyaAllah. Kamu juga macam kau. Amin lah. InsyaAllah. Kita maybe lepas ni kita banyakkan collaboration. Ajak buat filem ke apa semua. Kalau nak buat filem jangan bagi watak kau kan, sebab ada seorang tu ajak aku. Watak apa tu? Watak program. Aku tak kisah buat payment, tapi aku kisah buat watak. So aku tak nak lah macam tiba-tiba manalah tahu dia punya video viral, muka aku progol jadi meme lah. So aku tak nak so Tak ada pun nak buka progress. kan aku nampak macam baik je kan. Progress ada. Okay, alright. Okay. Sebab low battery. Okay guys, so kita korang komen lagi, korang nak ajak guest apa lagi lepas ni, korang boleh komen kat bawah. And komen video apa lagi korang nak saya buat, dan juga MI Studio buat, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk follow ke semua social media Aiman Hamdan. TikTok dia lah, IG dia lah. Baju ke apa cerita? Baju alhamdulillah sekarang ni. So untuk baju kilat, Yes. baju kilat korang boleh tengok dekat TikTok shop Aiman lah.
Okay, so itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. What?